Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan ashabul fadilah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para alim ulama, para asatizah, para habaib, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ke saat ini, waktu ini, ketika ini masih lagi diberikan kekuatan, masih lagi diberikan kesihatan, masih lagi diberikan nikmat demi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya dapat sama-sama memanfaatkan umur dengan baik, dapat sama-sama memanfaatkan waktu-waktu sebegini untuk menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mungkin terkejut, dah hampir sebulan kita tidak ada kelas pada waktu malam sebegini, malam maksudnya hari Jumaat malam. Kita rehat seketika bila Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa episod kehidupan kepada diri saya, maka kita rehat seketika dalam bulan Ogos yang lalu. Jadi kita nak sambung semula pada kali ini. Dah masuk bulan pejam celik tuan-tuan, dah sampai ke bulan September kita ni. Dah sampai ke bulan September. Kalau tuan-tuan ingat, kita bahaskan akhir dulu berapa nilai diri kita. Itu tajuk besar dalam bab yang digariskan oleh Syekh Muhammad Ghazali dalam kitab Jadid Hayata, perbaharuilah hidup, ataupun diberikan terjemahan hiduplah untuk hari ini di bawah tajuk berapa nilai diri kita. Dan kalau tuan-tuan masih ingat lagi, saya kira disebutkan pada awal tentang bagaimana Syekh Muhammad Ghazali membawakan kepada kita untuk mengembara, melihat Allah Subhanahu wa taala menundukkan malam, menundukkan siang, menciptakan langit dan bumi supaya manusia berfikir. Semuanya ini untuk memelihara, untuk menjadikan manusia mengambil iktibar, manusia melihat kebesaran Allah, manusia tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran-kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kita. Jadi malam ni antara tajuk kecil pada tajuk kita yang lalu diberikan jasad kita ialah harta kita. Jasad kita ialah harta kita. Tuan-tuan ingat saya pernah sebut dulu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah demi masa, demi waktu, maksudnya Allah bersumpah demi waktu itu, demi waktu fajar, demi waktu duha, menunjukkan pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Kerana apa? Nak dikaitkan jasad yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini ada dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang penciptaan manusia. Bagaimana jasad kita saat kita dilahirkan, kemudian kita membesar, diberikan kekuatan oleh Allah, kemudian kita akan dilemahkan kembali. Lihat peredaran masa yang Allah siapkan untuk kita. Daripada kita lemah, bayi kecil, kemudian kita kuat dewasa, kemudian dilemahkan kembali sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Peredaran masa manusia mengikut normal biasa. Tapi peredaran manusia sebegini, tidak semuanya akan melaluinya sebegitu. Ada waktu-waktunya. Ada manusia terhenti pada waktu bayi. Ada manusia berhenti pada waktu remajanya. Ada manusia terhenti jasadnya pada waktu dewasanya. Dan ada yang diberikan umur yang panjang sehinggalah habis keseluruhan waktu tadi. Dalam tafsir, ulama mufassirin memberikan satu tafsiran. Seandainya manusia masih lagi diberikan kekuatan sehinggalah ke hujung usia, sehinggalah ke usia yang tua, kalau masih lagi diberikan tenaga yang banyak, diberikan kekuatan yang hebat, diberikan kekuatan yang sama saja, pastilah manusia itu akan sombong, takabur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu adanya waktu lemah, waktu kuat, dan Allah lemahkan kembali untuk memberikan peringatan kita bakal balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan lemah, kuat bukanlah milik kita kecuali diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk pada malam ini, jasad kita, harta kita. Bagaimana kita menjaga jasad kita ini? Tuan-tuan ingat lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tidak akan berganjak kaki seseorang itu di hari kiamat melainkan akan ditanya beberapa soalan. Dan salah satu soalannya tentang apa? Badan kita. Bagaimana kita menghabiskannya? Bagaimana kita menggunakannya? Badan kita ini, anggota tubuh yang kita dapat ini, yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, saya istilahkan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita amanah Allah, hidung kita amanah Allah, jasad kita amanah Allah, kaki tangan kita amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah akan persoalkan setiap satunya saat balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersiap sediakah kita? Kita baca dalam surah Yasin kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim wa tahsa Allahumma salli alaihi wasallam. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim wa tahsa Allahumma salli alaihi wasallam. Apa ayat tu tuan-tuan? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya-Allah, tersasul banyak ni. Kan? Pada hari kiamat kelak Allah Taala kunci mulut-mulut dan kaki tangan mula berkata-kata. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki-kaki mula membuatkan penyaksian. Jom kita tengok tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Syekh Muhammad Ghazali nak sebutkan kepada kita. Jasad kita ini harta kita sebenarnya, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, dalam kita baca dalam kitab Jadid Hayatat ataupun Syekh Muhammad Ghazali banyak bawa tentang pendapat-pendapat Dale Carnegie ni, menceritakan kisah seorang lelaki yang kecewa, putus asa kerana kegagalan dan tekanan krisis yang menghimpitnya. Namun, daripada bermacam peristiwa dan kenyataan hidup yang disaksikan, dia mengambil pelajaran berharga yang kemudian membimbing ke jalan kejayaan. So, jadi Syekh Muhammad Ghazali letakkan ada satu kisah daripada barat. Dale Carnegie kisahkan kisah ini, yang kisah ini membimbing seorang manusia daripada dihimpit dengan kekecewaan, kegagalan kepada kejayaan. Saya bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kisah ini tak panjang sangat pun. Mudah-mudahan kita juga mengambil manfaat daripada kisah ini. Boleh tuan-tuan? Sebelum kejadian ini, 2 tahun lamanya aku membuka kedai bahan makanan di Web City. Selama 2 tahun berniaga, aku lebih banyak menderita kerugian. Ini kisah seorang perniagaan, seorang ahli perniagaan yang berniaga selama 2 tahun, mengalami kerugian demi kerugian, kerugian demi kerugian. Akibatnya aku tidak hanya kehilangan seluruh simpanan, tetapi juga dicengkam hutang yang hanya dapat dilunaskan selama 7 tahun. Bukan setakat simpanannya habis, tapi terpaksa berhutang pula. Dan berhutang, tuan-tuan fahamlah, bila manusia berhutang ni, fikirannya kusut, fikirannya terpaksa untuk memikirkan pencarian nak membayar balik hutang dan sebagainya. Ini jadi pada ni. Seminggu sebelum kejadian tersebut, aku sudah menutup perniagaan. Kemudian pergi ke sebuah bank untuk mendapatkan pinjaman. Dengan wang itu, aku merancang pergi ke Kansas City untuk mencari pekerjaan. Ketika menelusuri sebuah jalan dengan fikiran yang bingung, bercampur putus asa, yang nyaris meragut kepercayaan untuk hidup, tiba-tiba aku melihat seseorang yang ingin menyeberang jalan. Orang itu sama sekali tidak mempunyai kaki. Dia duduk di atas papan kayu yang dipasang roda kecil. Kedua-dua tangannya memegang 2 bilah kayu yang disandarkan ke tanah untuk menolak maju keretanya. Tuan-tuan dapat bayang? Seorang lelaki tadi ni yang diuji dengan pelbagai masalah, dirundung dengan pelbagai hutang-hutang, dibuat pinjaman, nak cari pekerjaan. Kemudian ketika dia bingung begitu, di jalan-jalan, dia nampak ada orang nak cross jalan, ada orang nak lintas jalan. Dia dah lah kudung kakinya, tak ada kaki. Dia duduk atas papan kayu. Dia tolak-tolak pula dengan untuk berjalan tu, dia gunakan 2 bilah kayu. Saya bertemu lagi dengannya setelah dia sampai di seberang jalan. Dia cuba mengangkat kereta kayunya ke atas kaki 5. Setelah berhasil menapaki kaki 5, dia memutar keretanya untuk kembali berjalan. Pada saat itulah kedua matanya bertatapan denganku. Dia tersenyum lebar dan ramah lalu menyapa. Semoga pagi ini menyenangkan Tuan. Hari yang benar-benar indah bukan?
Bukankah begitu Tuan? Allahu Akbar. Tuan tengok. Nanti kita akan lihat apa kesimpulan kisah ini. Aku kaku di tempat aku berdiri, terus memandang orang itu. Aku sedar, aku sungguh lebih kaya daripadanya. Aku mempunyai 2 kaki yang berupaya berjalan dengan normal. Sungguh aku rasa malu sekali. Sekian lama hanyut dalam kesedihan dan keputusasaan. Lalu aku berkata sendiri, jika orang ini mampu sahaja untuk bahagia padahal dia tidak ada 2 kaki, tentu aku boleh lebih bahagia kerana kedua kakiku utuh sempurna. Setelah kejadian itu, ku putuskan untuk pergi ke bank dan meminjam wang sebanyak $100. Tiba-tiba keberanianku muncul sehingga aku meminjam $200. Pada mulanya aku hendak memberitahu kepada pihak bank aku hendak pergi ke Kansas City untuk mencari pekerjaan. Tapi saat aku berhadapan dengan pegawai bank yang teruncap di kalimah di lisanku, aku akan pergi mendapatkan pekerjaan. Aku berjaya mendapatkan pinjaman dan berhasil mendapatkan pekerjaan. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita nak ambil daripada kisah dari Nabi kisahkan kepada kita ni? Satu saat manusia yang diuji dengan pelbagai ujian hebat. Manusia yang diuji perniagaannya bankrupt, perniagaannya merosot. Dia terpaksa bukan menghabiskan wang simpanannya, tetapi terpaksa juga berhutang demi berhutang. Akhirnya hidupnya dalam keadaan yang sangat kecewa, bingung. Tuan-tuan, ini ada tak berlaku dalam kehidupan kita? Kadang-kala diuji dengan pelbagai permasalahan, kita rasakan seolah-olah tidak ada jalan lagi dalam kehidupan kita. Ada manusia yang diuji sebegini. Seolah-olah tidak nampak jalan keluar. Seolah-olah merasakan bahawa hidup ini menekan-nekan. Dan dia merasakan tidak lagi ada ruang untuk dia keluar. Sedangkan bagi manusia yang beriman, kita tahu Allah tidak akan menguji kita lebih daripada bebanan yang akan kita tanggung. Allah tidak pernah membebankan kepada kita saat kita tidak mampu untuk menanggungnya. Dirakamkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang menekan kita, apa yang membebani kita, apa yang kita tanggung ini adalah atas kadar kemampuan diri kita. Sebab itu, apa yang kena pada diri kita, maka kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini bahawa kita mampu untuk keluar daripada keserabutan kehidupan ini. InsyaAllah, Allah akan bimbing kita dengan baik. Manusia ini tiba-tiba pergi ke satu tempat dalam keadaan serabut kepalanya ni, nampak ada seorang yang kudung kakinya nak melintas jalan, terpaksa menolak dengan menggunakan saya istilahkan papan skateboard, tuan-tuan. Saya istilahkan papan skateboard. Ditolakkan menggunakan kayu yang ada pada tangannya itu, ditolak untuk cross jalan, lintas jalan. Setelah dia lintas jalan, dia bertemu dengan lelaki yang malang tadi, dia lemparkan senyuman pula. Apa khabar? Mudah-mudahan pagi yang baik. Tersentak lelaki yang diuji tadi. Memikirkan, dia manusia yang tidak ada kaki. Dia manusia yang terpaksa menggunakan tangannya, kudrat tangannya untuk menyeberangi jalan. Masih lagi mampu tersenyum bahagia, mengungkapkan kalimah yang baik di hadapannya. Lelaki ini melihat. Tengok apa ayat dia, tuan? Aku kaku berdiri di hadapannya dan aku sungguh lebih kaya daripadanya. Tuan-tuan, mari sama-sama kita ambil manfaat. Kita kaya sebab harta ni. Ini jasad kita ni. Kita ada 2 tangan yang tidak ternilai. Kita ada 2 kaki yang tidak ternilai. Kita ada 2 mata yang tidak ternilai. Apa maksud tidak ternilai? Mata kita tidak ada nilaian ringgitnya. Walau nak dijual, tidak ada nilaian ringgitnya. Berapa ratus ribu, berapa juta kita nak jual tubuh badan kita ni. Mata yang Allah kurniakan kepada kita ni, kalau kita nak jual, berapa juta mata kita? Pastinya kita jadi manusia yang kaya sebab ada harta kita, jasad kita, tubuh kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka menyedari hakikat itu, teruskan bersemangat lelaki ini untuk memanfaatkan hari-harinya. Allahu Akbar. Kita ambil pendekatan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan kepada kita, urusan dunia jangan lihat manusia yang di atas. Urusan dunia lihat manusia yang di bawah. Urusan akhirat lihat manusia yang di atas. Faham kaedah tuan-tuan? Bila urusan dunia kita melihat kepada orang yang di atas, maka hidup kita akan tidak pernah puas memikirkannya. Kita akan sentiasa untuk tidak pernah puas, ibarat nak mengejar dan pekejaran ataupun kejar mengejar dalam urusan dunia ini tidak akan habis, bahkan tidak akan puas. Tuan-tuan mungkin pernah dengar dalam lagu orang yang
yang tenggelam dalam kesibukan dunia ni ibarat manusia yang haus meminum air laut. Nah, bila diminum makin haus, bila diminum makin haus. Minum air laut tidak menghilangkan kehausan. Begitulah ibaratnya manusia yang tenggelam dalam kecintaan yang berlebihan dalam dunia, terpaksa mengejar dunia, akhirnya tidak akan puas. Jadi Nabi ibaratkan urusan dunia, jangan lihat orang yang di atas, tapi lihat orang yang di bawah. Untuk apa? Menambahkan nilai kesyukuran dalam hidup kita. Kita mungkin ada kereta, ada manusia yang hanya ada motor. Kita ada motor, mungkin ada manusia yang ada basikal. Kita ada basikal, mungkin ada manusia yang tidak ada kaki. Kita ada kaki, mungkin lihat bagaimana itu contohnya. Untuk melihat, tambahkan kesyukuran sebab kita masih ada sesuatu. Tetapi kata Nabi SAW, urusan akhirat, jangan lihat manusia yang di bawah, lihat manusia yang di atas. Bila lihat manusia yang di atas, kita akan sentiasa bekerja-kerja untuk mencapai akhirat juga. Kita akan tidak puas hati. Tengok kawan-kawan kita yang dah bertahajud. Tengok kawan-kawan kita yang dah mula baca Quran. Tengok kawan-kawan kita yang dah mula habiskan Quran dalam musim PKP ni. Tengok kawan-kawan kita yang dah boleh buat majlis baca kitab dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Urusan akhirat. Sebab apa tuan-tuan? Kita tengok tuan-tuan, musim PKP ni. Kita dah diam tidak diam, dah hampir 2 tahun tuan-tuan. Dah 20 bulan lebih dah ni. Dah 20 bulan lebih kita berada dalam musim PKP ni. Kita berada dalam musim COVID. Dalam musim COVID, kalau tuan-tuan baca dalam statistik semalam, 17,000 lebih dah kematian. Sejak daripada awal COVID sehingga saat ini. Semalam saja tuan-tuan, kalau tak silap saya, di Selangor dan juga di Kuala Lumpur, kita ada lebih kurang 77 kematian. Tuan-tuan boleh tengok statistik semalam. 77 kematian, 16 di Kuala Lumpur, ada 61 di Selangor. Maksudnya apa tuan-tuan, saya nak bawa? Kematian di mana-mana. Kematian di mana-mana. Manusia yang suatu ketika dulu kita lihat sihat, badannya bertenaga dan sebagainya, tiba-tiba saja Allah Subhanahu Wa Taala ambil nyawa mereka. Maksudnya kematian sangat menghampiri kita. Jadi kita ambil peluang. Kematian ini adalah penutup segala-galanya. Mereka yang telah mati, mereka yang telah meninggal dunia, tidak akan ada lagi peluang untuk melakukan solat. Tidak ada peluang lagi untuk mereka ni bersedekah. Tidak ada peluang untuk mereka membaca Quran. Tidak ada peluang untuk mereka berpuasa sunat, berpuasa Ramadan. Tidak ada peluang lagi. Bahkan mereka yang telah mati ini tidak akan ada peluang sekalipun untuk melafazkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak tambah amal. Sebab mereka telah sampai ke alam yang hanya menerima balasan demi balasan. Sekarang ni kita, saya yang bercakap pada malam ini perlu bermuhasabah. Tuan-tuan perempuan yang masih lagi mendengar, kita masih lagi ada masa untuk menambahkan kesyukuran. Tambahkan bacaan Quran. Banyakkan melakukan kebaikan. Boleh berzikir lagi ni sebelum tidur dan sebagainya. Rebut kebaikan-kebaikan ini. Mulutnya Allah Ta'ala kurniakan. Ini harta kita. Harta ini, harta yang bernilai yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka manfaatkan sebaiknya. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian, tajuk yang kecil. Timbangan amal 500 tahun. Timbangan amal 500 tahun. Ini perkara sam'iyat. Apa maksud perkara sam'iyat? Perkara yang hanya kita dengar tapi perlu diimani. Adanya timbangan amal di mahsyar kelak. Untuk apa ni? Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sahaja Allah Ta'ala takdirkan lepas mati saja, ni geng neraka, ini geng syurga. Allah Ta'ala tak siapkan apa-apa. Tapi manusia akan timbul kekhawatiran tidak adil dan sebagainya. Tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil, maka adanya akhirat, adanya imbalan balasan baik dan buruk, akan adanya perhitungan yang Masya Allah tabarakallah. Kita pun akan terkejut melihat betapa detail dan terperincinya catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang malam ni, yang mungkin sedang menonton ni, sambil menonton tengah makan kacang, sambil menonton mungkin duduk dalam kenderaan, sambil menonton bersama dengan keluarga, sambil menonton, ada yang share beramai-ramai. Semuanya ini akan dicatat oleh para malaikat. Bagaimana sekali keadaan kita, di mana jua kita berada, dan catatan-catatan malaikat ini akan diletakkan sama ada timbangan baik ataupun timbangan buruk. Sama-sama kita muhasabahkan setiap perkara yang kita lakukan. Mudah tuan-tuan. Kenapa saya kata mudah? Para ulama ajarkan kepada kita,
Bila kita nak amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan ini berada pada timbangan yang berat, pada sebelah baik, maka setiap kali nak melakukan sesuatu, tanya pada diri kita, perkara ini mendatangkan kasih sayang Allah ataupun kemurkaan Allah. Perkara yang kita baik ni, perkara yang kita buat ni, Allah suka ataupun Allah tak suka. Kalau Allah suka, maka teruskan, ikhlaskan niat kerana Allah. Kalau Allah tak suka, maka tinggalkan dan banyakkan bermuhasabah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amal sebegitu mendekatkan kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Timbangan amal 500 tahun. Apa kata Syekh Muhammad Ghazali? Betapa mahalnya harga kesihatan dan kesempurnaan tubuh. Betapa berharganya nilai kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Betapa lazatnya buah-buahan andai kita menghargainya dan tidak meremehkan nilainya. Ini mulakan ni. Dimulakan dengan bagaimana mahalnya kesihatan yang Allah Ta'ala kurniakan. Sebab kita masih lagi dalam tajuk untuk kita meneliti berapa nilai diri kita sebenarnya. Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada kita. Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Ini nilai yang tidak terhingga. Sebab itu tuan-tuan kalau pergi ziarah ke hospital dan sebagainya, ada yang sakit, akhirnya apa yang mereka boleh lakukan? Tak mampu buat apa-apa dah. Hatta yang sakit sikit tuan-tuan, sakit gigi je. Allah berikan kesakitan pada gigi je. Dah berguling-guling dah. Dah tak mampu nak buat apa-apa dah. Allahu Akbar. Lemahnya kita manusia. Allah takdirkan kadang-kadang tangan kita terkena pisau pun kita dah menjerit-jerit kesakitan. Akhirnya lemahnya kita manusia. Jadi disebutkan mahalnya harga sebuah kesihatan, sebuah kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Lazatnya buah itu kalau kita tidak menghargainya. Islam menginginkan kita merenung secara saksama keindahan nikmat yang mengelilingi kita dan mengambil manfaat daripadanya. Perhatikanlah kisah yang dikemukakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah ini tentang keagungan nikmat yang sebahagian besar daripada kita pernah merasakan tetapi tidak memikirkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu kisah riwayat Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, teman karibku Jibril baru saja datang kepadaku dan berkata, "Hai Muhammad, demi dia yang mengutuskanmu sebagai Nabi, sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba yang beribadahnya selama 500 tahun. Dia hidup di puncak sebuah bukit yang lebar dan panjangnya 30 hasta, dikelilingi lautan seluas 4,000 farsakh. Allah mengeluarkan mata air di puncak bukit itu sebesar jari. Airnya sangat segar dan mengalir sedikit demi sedikit sehingga bergenang di kaki gunung. Allah juga menumbuhkan pohon delima yang setiap malamnya memberikan sebutir delima yang cukup masak. Bila petang tiba, si hamba turun ke bawah berwuduk sambil memetik buah delima masak untuk dimakan. Setelah itu dia mendirikan salat, dia memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan bersujud dan agar jasadnya tidak dimakan tanah atau selainnya sehingga dia nanti dibangkitkan dalam keadaan bersujud juga. Demikianlah setiap kali kami Jibril melalui di hadapannya, baik saat kami menuruni maupun menaiki gunung, kami mendapati selalunya bersujud kepada Allah. Kami tahu pada hari kiamat dia akan dihadapkan kepada Allah dalam keadaan sujud." Allahu Akbar. Ini awal. Hadis ni panjang sikit tuan-tuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masukkan hamba-Ku ini ke dalam syurga kerana rahmat-Ku." Hamba itu membantah, "Ya Tuhanku, aku masuk syurga kerana amal-Ku." Allah kemudian memerintahkan para malaikat, "Timbanglah yang mana lebih berat antara nikmat yang aku berikan ataupun amal perbuatannya." Allahu Akbar. Hasilnya apa? Nikmat penglihatan yang diberikan kepadanya lebih berat berbanding ibadahnya 500 tahun. Belum lagi ditambah nikmat-nikmat tubuh lain. Allah timbang nikmat ni, nikmat mata saja, lebih berat daripada amal yang dilakukan 500 tahun. Allahu Akbar. Allah berfirman, "Masukkan hamba-Ku itu ke neraka." Dia pun diseret menuju ke neraka. Dia memohon, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga dengan rahmat-Mu." Allah berfirman, "Keluarkan dia dari neraka dan bawa ke hadapan-Ku." Dia pun dibawa kembali ke hadapan Allah. Yang kemudian dia bertanya kepadanya, "Wahai hamba-Ku, siapakah yang menciptakanmu saat kamu sebelumnya bukan apa-apa?" Dia menjawab, "Engkau Tuhanku." Allah bertanya lagi, "Siapa yang memberikan kekuatan sehingga kamu mampu beribadah selama 500 tahun?" Dia menjawab, "Engkau Tuhanku." Allah bertanya lagi, "Siapakah yang menempatkanmu di gunung yang dikelilingi lautan, lalu mengalirkan untukmu air segar di tengah-tengah lautan yang masin airnya, kemudian setiap malam memberimu delima itu, yang seharusnya hanya berbuah setahun sekali?"
Selain itu semua, kamu memohon kepadaku agar aku mencabut nyawamu saat kamu bersujud. Dia menjawab, engkau Tuhanku. Lalu aku berfirman, itu semua berkah rahmatku. Dengan rahmatku pula aku masukkanmu ke dalam syurga. Allah berfirman lagi, masukkan hambaku ke syurga. Kamu adalah hambaku yang paling beruntung. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkannya ke dalam syurga. Jibril melanjutkan, wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu terjadi di atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tiba yang kita boleh ambil daripada hadis ni tuan-tuan? Jangan kita sombong dengan perbuatan-perbuatan kita. Rahmat Allah, pohonlah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di Selangor, alhamdulillah, kita dah diberi peluang semalam baru buka masjid, boleh untuk mendirikan solat berjemaah 50 orang dan sebagainya. Ambil peluang, masuk rumah Allah. Apa yang saya nak sebut? Bukankah setiap kali kaki kita melangkah masuk ke rumah Allah, apa doa yang kita baca? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat. Bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu, ya Allah. Kita minta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita bukan masuk syurga dengan amalan kita, tapi kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak dapat rahmat Allah, maka pohonlah untuk kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaiknya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan? Satu lagi tajuk. Bagi kita nak habiskan tajuk ni sikit lagi. Salah faham terhadap keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis tadi ni mengisyaratkan betapa besar dan megahnya nikmat yang sering kali kita lupakan. Nikmat penglihatan kita, kadang-kadang kita lupa sebab kita dah dapat lama lah. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat tangan. Kadang-kadang kita tak terfikir pun. Bersyukurlah. Saya pesan kepada diri saya ni. Saya pesan kepada diri saya kempen kepada tuan-tuan. Jom kita cuba usahakan untuk bersyukur walaupun sekecil-kecil nikmat. Malam ni tuan-tuan, sebelum kita tidur, terima kasih ya Allah berikan mata. Terima kasih ya Allah berikan tangan. Terima kasih ya Allah masih lagi tangan kanan ini mampu untuk menyuapkan rezeki masuk ke dalam mulut. Terima kasih ya Allah telinga ni masih lagi mampu mendengar dengan baik. Terima kasih ya Allah setiap kali tidur malam tak ada pun haiwan-haiwan kecil, binatang-binatang kecil, semut pun tak masuk dalam hidung dan telinga ni. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Allah akan tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Saya pesan kepada diri saya ni, syukur walaupun sekecil-kecil nikmat. Hadis tadi mengisyaratkan betapa besar dan megahnya nikmat yang sering kali kita lupakan. Tidak ada sedikit pun pengurangan atau kezaliman atas timbangan amal kita di akhirat kelak. Ini saya dah sebut pada tuan-tuan. Takkan ada kesilapan di akhirat kelak. Bila kita syukur pada Allah, terima kasih pada Allah, buat apa yang Allah suka, tidak akan ada kezaliman di akhirat kelak. Setiap amal ditimbang secara rapi, kebaikan dan keburukan. Sebahagian orang yang dungu memutarbelikkan ungkapan segala sesuatu terjadi berkat rahmat Allah untuk menguatkan pendapat mereka bahawa syurga dan neraka tidak dipengaruhi oleh perhitungan amal, tetapi ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka beranggapan meskipun melakukan banyak kesalahan dan dosa, mereka boleh saja mendapat balasan syurga kerana adanya rahmat Allah. Jangan salah faham. Sebab tu dikatakan salah faham tadi ni. Tak apa, buat dosa pun tak apa, kan? Nanti timbang amal ni adalah rahmat Allah ni, dapatlah masuk syurga. Jangan tersalah begitu. Rahmat yang dimaksudkan mereka ialah rahmat yang diberikan kepada sekelompok orang meskipun bermaksiat sehingga membuatkan mereka masuk syurga, dan tidak diberikan kepada sekelompok yang lain meskipun taat sehingga membuatkan mereka masuk neraka. Kebelakangan ini salah faham seperti pemahaman di atas telah merebak ke tengah-tengah masyarakat Muslim, menyesatkan fikiran mereka dan melemahkan usaha mereka dalam mencari kebaikan. Mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin tidak mengetahui ajaran agama. Bagaimana cara orang yang tidak berjuang ke arah mendapatkan syurga dapat masuk ke dalamnya? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, bagi mereka disediakan tempat yang damai, yakni syurga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka kerana amal kebajikan yang mereka kerjakan. Sedangkan jangan tertipu. Tak apalah, nanti Allah tolonglah dengan rahmat Allah. Sedangkan masih lagi kita nak dapatkan rahmat Allah, maka kena buat amal-amal soleh. Buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tunaikan perintah Allah. Sebab kita hamba, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kita hamba. Hamba kerjanya menuruti perintah tuannya. Jadi tuan kita, tuan kepada segala tuan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba yang hina ini menuruti apa perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan. Dalam surah Maryam ayat 63 Allah sebut, itulah syurga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Apa maksud takwa? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang.
Itulah dalam surah Zukhruf, itulah syurga yang diwariskan kepadamu kerana amal-amal dahulu yang kamu kerjakan. Maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu tidak akan mendatangkan rahmat. Buat maksiat pasti dan pasti tidak mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mari perhatikan dalam kehidupan kita. Apakah perbuatan-perbuatan kita mengundang rahmat ataupun mengundang azab Allah? Kalau ada perbuatan-perbuatan kita yang mengundang azab Allah Subhanahu Wa Taala, masih tidak terlambat untuk kita beristighfar, mohon keampunan pada Allah. Perasaan bersalah ketika melakukan kesilapan itu satu nikmat yang sangat besar. Saya ulang semula. Perasaan bersalah ketika melakukan maksiat, perasaan itu satu nikmat yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bila manusia ada perasaan bersalah sebegitu, bukan sekadar bersalah, iringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kita melakukan kesilapan, setelah melakukan maksiat, ada perasaan bersalah, maka syukuri dengan diteruskan kepada taubat kepada Allah. Tidak terhenti dengan perasaan bersalah saja, tapi diteruskan dengan penyesalan, dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksiat jelas, maksiat tidak mengundang rahmat, bahkan maksiat dapat mengundang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang mengundang rahmat Allah? Hanya amal yang saleh yang dapat mengundang rahmat Allah, yang mampu mendekatkan hamba kepada kasih sayangnya dan keampunannya. Kita nak jemput kasih sayang Allah dan keampunan Allah, tuan-tuan. Hidup ni mintalah tu. Hidup ni mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, pandanglah wajah kami ni ya Allah. Ya Allah, sayangi kami ni ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami ni ya Allah. Tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan dalam majlis ilmu yang baik sebegini, dalam ramai-ramai kita mendengar pada malam ini, yang berkongsi, yang share dan sebagainya, semuanya kita doa pada Allah, ya Allah, kurniakan rahmat kepada kami ya Allah. Ya Allah, pertemuan kami dengan mu dah tak lama lagi ya Allah. Dah tak lama lagi dah kami akan bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan hati kami masih bergelumang dengan dosa ya Allah. Ya Allah, kami lemah ya Allah. Kadang-kadang kami buat dosa ya Allah. Ya Allah, buang dosa-dosa kami ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan doa-doa ini diangkat oleh Allah. Allah ampunkan dosa saya. Allah ampunkan dosa tuan-tuan dan puan-puan. Amin ya rabbal alamin. Jadi nak buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Ini amal soleh. Amal soleh ini mengundang rahmat Allah. Dan termasuk amal soleh yang utama adalah memahami keagungan nikmat yang telah dianugerahkan serta tidak mengabaikan hakikat dan haknya. Syekh Muhammad Ghazali pesan kepada kita, salah satu amal soleh adalah merenung bahawa nikmat Allah yang sangat banyak ini, pemberian Allah yang perlu kita jaga, yang perlu kita perhatikan hakikat dan hak-haknya. Berikan hak yang terbaik kepada mata. Berikan hak yang terbaik kepada pendengaran. Berikan hak yang terbaik kepada tubuh badan kita. Kalau tubuh badan kita ada melakukan kesilapan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim diri kami ya Allah. Kami zalim terhadap tubuh badan kami ya Allah. Kami zalim terhadap mata kami zalim terhadap telinga kami, mulut kami, tubuh badan kami zalim ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Kalau kau tak ampunkan kami, lanakunanna minal khasirin. Kami takut kami di kalangan orang yang rugi ya Allah. Jadi salah satu kaedah amal soleh, salah satu amal soleh memberikan hak yang terbaik kepada keagungan nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Akhir sekali tuan-tuan, sungguh seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memperhitungkan semua nikmat itu dan meminta kita membayarnya dengan yang sepadan, kita pasti tidak akan mampu membayarnya. Seandainya ada bil-bil yang Allah hantar kepada kita, hari ini bercakap 3,000 patah perkataan, ada bilnya. Hari ini mendengar, hari ini melihat pelbagai warna, hari ini merasa pelbagai makanan. Seandainya ada bil-bilnya, Allahu Akbar, kita pasti tidak mampu membayarnya. Ini yang kita nampak. Yang tak nampak yang di dalam ni, jantung yang berdegup, paru-paru yang beroperasi, peredaran darah, peredaran semua yang sedang beroperasi hatta sekarang ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pegang jantung yang masih lagi berdegup, paru-paru kita, sistem perkumuhan, semuanya yang sedang bertugas saat ini, semuanya di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada berapa juta manusia di atas muka bumi ni? Pastinya hebat Allah Subhanahu Wa Taala, mampu untuk memberikan kawalan tanpa gagal.
manusia diberikan kehebatan, diberikan nikmat demi nikmat demi nikmat, tanpa ada kawalan-kawalan. Yang kalau manusia, pastinya manusia lemah. Kalaulah manusia diberikan tugasan untuk menjaga jantung, manusia diberikan tugasan untuk menjaga sistem-sistem dalaman, ada kelalaian dan kelemahannya. Ini kita pasti ada kelalaian dan kelemahannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat, yang maha agung, memberikan keselesaan, memberikan kesenangan kepada kita untuk kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, akhir sekali sebagai rumusan pada tajuk berapa nilai diri kita, daripada tajuk besarnya, hari ini kita tengok tajuk kecil tentang salah faham terhadap keluasan rahmat Allah, timbangan amal 5,000 tahun, jasad kita, harta kita. Rumusan berapa nilai diri kita ni? Yang pertama, Islam melihat kehidupan sebagai nikmat dan menuntut kita bersyukur pada Allah. Islam melihat segala yang diberikan oleh Allah SWT ni sebagai nikmat yang patut kita syukuri. Hebat bukan? Jadi seronok jadi manusia yang beriman ni, sebab semuanya indah bagi kita. Allah Ta'ala berikan COVID, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pasti akan ada sinarnya. Allah menundukkan siang dan malam, mengukuhkan langit dan bumi, semuanya untuk kita, memudahkan kita untuk beribadah. Kehidupan yang luar biasa ini merupakan kehormatan besar yang seharusnya kita pelihara dan kita tunaikan hak-hak Allah. Yang kedua, semua kerosakan dan kekacauan disebabkan oleh manusia, tangan-tangan manusia. Manusia yang memperlakukan dunia dengan cara yang gila dan berlebih-lebihan kerana tidak mahu tunduk pada syariat Allah. Yang ketiga, Islam ingin kita renung secara saksama keindahan nikmat yang mengelilingi kita dan mengambil manfaat daripadanya. Betapa mahalnya harga kesihatan, kesempurnaan, nilai kekuatan, lazatnya makanan-makanan. Itu semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Akhir sekali, maksiat kepada Allah sudah tentu tidak akan mendatangkan rahmat, mendatangkan redha. Hanya amal soleh yang mampu mendekatkan hamba kepada kasih sayang dan keampunannya. Kita yakin dan pasti kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia tidak akan mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dah sebutkan tadi bahawa kita masuk syurga dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah itu datangnya daripada amal-amal soleh yang kita lakukan. Jadi kita tutup di situ dahulu tuan-tuan. Panjang umur, ada kesempatan masa minggu hadapan, kita lihat tajuk kitalah yang membentuk diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan perempuan yang bersama pada malam ini diberikan terus kesihatan yang berpanjangan, kekuatan untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita. Kita jumpa pada minggu hadapan. Mohon maaf atas kekhilafan bicara. Terima kasih yang terus bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.